Kalau kita pergi kepada fokus yang dinyatakan oleh penulis adalah sebagai seorang marketer, seorang yang terlibat dalam dunia pemasaran, dia kena fokus juga beberapa perkara yang perlu dia bagi penekanan. Pertamanya adalah ketika mana nak membangunkan bisnes, kita kena meletakkan ada beberapa prioriti utama yang kita nak memastikan produk kita akan sentiasa berada dalam pasaran bersifat daya saing dan boleh membuat persaingan. Yang pertamanya dikatakan adalah kita kena membina skill yang begitu bagus, superior atau begitu tinggi, yang mana skill-skill ini akan digunakan dalam production dan juga dalam pemasaran. Yang keduanya, kita kena tahu resources yang unggul lah, yang mana resources kita ni kekal lama dengan kita, dan kita kena buat satu prediction jugalah kenaikan harga pada resources yang tersebut. Yang seterusnya adalah performance prestasi juga kena letakkan pada level yang unggul, di mana kena memantau prestasi dari sudut pengeluaran, dari sudut pemasaran, dari sudut hubungan dengan pelanggan. Yang seterusnya adalah kita juga kena cari sumber-sumber lain yang boleh kita gunakan untuk membangunkan bisnes kita supaya boleh bersaing dalam dunia yang kompetitif dan yang banyak produk-produk yang hampir sama dengan kita. Itu yang fokus yang pertama. Fokus yang kedua adalah sentiasa memantau nilai yang dalam pasaran. Adakah produk dan servis kita punya nilai yang begitu bagus dalam pasaran yang perlu kita bangunkan, dan sejauh mana uniknya produk dan servis kita dalam pemasaran yang boleh kita lari daripada, kita mengeluarkan diri daripada persaingan dengan pesaing-pesaing. Ada kalanya produk yang unik ini susah untuk orang nak kejar, mereka tahu bagaimana untuk bersaing lah. Bagi contoh, kita tengok Apple kalau bagi orang-orang yang berada dalam dunia Linux, mereka menganggap Apple ni, software Apple tu biasa saja. Tetapi dalam dunia biasa, mereka melihat Apple itu ada keunikan. Sebab apa? Dia daripada produk itu, daripada apa saja yang pada komponen dalam Apple itu memang dikawal betul-betul dalam Apple dan sukar untuk ditiru oleh pesaing-pesaing. Dan kadang kita tengok kalau sebelum ini Apple sentiasa ke hadapan lah, melainkan akhir-akhir ini kan macam iPhone 15 dan sebagainya itu dah mula jadi satu perbincangan di kalangan netizen, pembeli apa melihat dia punya wow ni tu tak berapa kuat kan, pecah sana pecah sini sebagainya, panas lah. Itu merupakan satu cabaran lah. Tapi kalau tengok Apple secara keseluruhan, daripada permulaan Apple itu datang dikeluarkan sampailah sekarang, Apple berada dalam keunikannya yang tersendiri, menyebabkan orang sanggup letak walaupun harga RM7,000, RM10,000 dan sebagainya, sebab keunikan itu belum lagi ada pada pesaing-pesaing yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah seorang marketer juga, dia mesti sentiasa melihat pada perubahan pasaran. Perubahan pasaran ini adalah perubahan pada pelanggan lah, nak disantuni kan, nak dikawal selia macam mana. Yang ketiga, yang keempat ialah dalam dunia pasaran, marketer juga mereka melihat pada pesaing-pesaing bisnes lah. Sebab apa? Pesaing-pesaing bisnes juga kita kena hadapi mereka secara efektif juga, secara bijaksana. Dan yang keenam ialah membina strategi efektif. Bagi seorang yang dalam dunia pemasaran, itulah dia memikirkan apakah strategi-strategi efektif yang boleh digunakan untuk mengembangkan pasaran produk, mengembangkan servis supaya sentiasa cepat diterima oleh pelanggan. Sebab tu dia kata ada kadang strategi itu bersifat jangka panjang. Ada setengah syarikat besar, mereka membina barrier, keunikan dan juga sukar itu oleh pesaing-pesaing, menyebabkan produk dan servis mereka sentiasa diperlukan oleh pasaran, sentiasa diperlukan oleh pelanggan, sebab pelanggan tak jumpa alternatifnya. Itu antara yang dikatakan fokus pada marketing dan juga fokus pada orang yang membuat bisnes. Okey, yang seterusnya adalah penulis juga menceritakan tentang model-model yang ada dalam dunia persaingan. Contohnya dia memberi tentang model triangle competitive marketing. Dalam model ini dia menggabungkan 3 konsep utama, iaitu setiap bisnes ataupun setiap yang melibatkan dalam pemasaran maupun produk dan servis, mereka kena memikir pasal skill dan sumber daya, mereka kena tahu tentang market oriented, dan juga mereka kena tahu tentang value based marketing lah, nilai-nilai yang diperlukan oleh pasaran.